Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. So, pada hari ini kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam tajuk yang kedua dalam sesi tambahan iaitu tajuk garam. Standard pembelajaran pada hari ini ialah yang pertama, pelajar boleh memerihalkan proses penyediaan garam terlarut dan juga garam tak terlarut. Dan juga pelajar boleh menerangkan kepentingan proses penurunan garam terlarut. Okey, mula-mula kita tengok penyediaan dan penurunan untuk garam yang garam larut. So, yang ni untuk ulang kaji saja kita dah belajar sebenarnya ni. Okey, so garam larut kita bahagikan kepada dua. Yang pertama adalah garam. Yang pertama ni adalah garam kan. Garam kan itu apa? Garam kalium, amonium dan juga natrium. Okey, sebab kita tahu semua garam kan adalah garam larut. Yang kedua adalah garam lain selain daripada garam kan, iaitu semua garam nitrat, semua garam klorida kecuali plumbum dan juga argentum, dan juga semua garam sulfat kecuali plumbum, barium, kalsium. Okey, yang ni semua adalah tak larut. Maksud cikgu yang tak larut itulah PA dengan PBK. Okey, selain daripada tu semua adalah larut. So untuk garam cara penyediaannya cuma perlukan tindak balas pentitratan ataupun tindak balas peneutralan antara asid dan juga alkali. Manakala untuk garam selain garamkan kita ada 3 cara, iaitu sama ada kita gunakan tindak balas asid dengan logam ataupun asid dengan oksida logam ataupun asid dengan karbonat logam. Tapi untuk asid dan logam ni ada pengecualian, iaitu untuk garam kuprum dan juga argentum. Untuk garam kuprum dan argentum kita tak boleh pakai tindak balas yang ini. Yang dua ni masih boleh untuk kedua garam tersebut. Okey, ini merupakan kaedah pentitratan, iaitu kaedah peneutralan bagi penghasilan garam larutkan. Okey. So untuk garam larutkan kita gunakan proses ini. Yang ni set eksperimen ni kita panggil sebagai kaedah pentitratan. Okey. Dia menggunakan biuret. Dalam biuret ni berisi asid, tak kisahlah asid apa. Kalau macam kita nak hasilkan garam klorida, kita pakai asid hidroklorik. Kalau kita nak hasilkan garam sulfat, kita pakai asid sulfurik. Kalau kita nak hasilkan garam nitrat, kita pakai asid nitrik. Dan kalau kita nak hasilkan garam karbonat, kita pakai asid karbonik. Dan di dalam kelalangkun ini terdapat larutan alkali yang kita ingin gunakan dan juga phenolphthalein. Phenolphthalein ini merupakan larutan penunjuk di mana dia akan merubah dia punya warna apabila mencapai takat neutral, iaitu larutan di dalam sini dineutralkan. Okey. Seterusnya, larutan yang kita perolehi itu akan akan disejat sehingga tepu. Cara penyejatan kita lakukan adalah dengan kita jemur dia lah sejat. Tapi kalau kita buat cara macam tu agak lambat. Kalau dalam amal kita akan panaskan sehingga tinggal lebih kurang 1/3 daripada larutan asal. Selalunya macam itulah 1/3. Okey, kemudian larutan tersebut kita akan sejukkan. Okey, kita akan sejukkan larutan tersebut. Okey. Okey, seterusnya kita akan sebenarnya kalau kita nak panaskan tu kita kena panaskan sehingga larutan tepu. So macam mana kita nak tahu dia tepu? Kita celupkan rod kaca, lepas tu kita tarik keluar. Kalau ada berbentuk kristal macam dalam gambar ni, maksudnya larutan tu dah tepu. Jadi kita boleh berhenti panaskan larutan tersebut dan biarkan dia menyejuk sehingga mencapai suhu bilik. Okey, apabila dia telah sejuk mencapai suhu bilik, akan terbentuk hablo garam seperti dalam rajah ini, dan kemudian hablo garam ini kita cuci dengan air suling dan kemudian kita turaskan larutan tersebut.
So, bila kita turas, kita akan dapat hablu garam dan hablu garam ini kita akan keringkan dengan caranya menekannya di antara dua kertas turas. Ini merupakan contoh-contoh garam larut, persamaan kimia dan persamaan ion yang ini sudah cikgu bincangkan dalam kelas kita sebelum ini. Kalau kamu perhatikan, ini merupakan garam kan. Yang cikgu belum bincang adalah garam selain daripada garam kan. Okey, seterusnya kita tengok kaedah penyesaran logam, peneutralan dan penyesaran logam karbonat. Ini adalah untuk penyediaan semua garam larut lain kecuali garam kan. Okey. So, cara dia mudah saja. Yang pertama adalah kita panaskan dulu asid. Okey, asid kita panaskan. Kita nak pakai asid apa bergantung kepada garam yang kita nak hasilkan. Okey, so dalam contoh ni dipanaskan asid hidroklorik. Okey, apabila asid tersebut telah panas, tak adalah sampai menggelegak. Kita cuma nak tingkatkan suhu supaya mudah proses melarutkan serbuk logam ataupun logam oksida ataupun logam karbonat yang kita ingin gunakan. Okey, lepas asid tersebut dihangatkan, kita masukkanlah serbuk logam ataupun serbuk logam oksida ataupun serbuk logam karbonat secara berlebihan. Secara berlebihan ni maksudnya kamu tambah sampai bila lepas kamu kacau tu dia tak larut lagi dah. Itu maksudnya dah berlebihan dah tu, dah cukup lah. Okey. Okey, selepas tu apa yang perlu kita buat adalah kita turaskan campuran tersebut sebab kita nak keluarkan zat terlarut yang berlebihan. Tadi kan kita tambah kan. Jadinya ada yang berlebihan tu. Jadi yang berlebihan tu kita turas keluar. Kemudian yang kita dapat adalah hasil turasannya adalah larutan garam. Larutan garam ni adalah dalam bentuk cecair. Jadi kita perlu jadikan dia dalam bentuk pepejal melalui proses yang sama seperti garamkan tadi, iaitu melalui kaedah penyejatan. Okay, macam biasa tadi penyejatan kita sejatkan dia sehingga dia boleh membentuk hablu apabila rod kaca dicelupkan ke dalam larutan tersebut. Lepas tu bolehlah kita matikan api dan sejukkan larutan tersebut sehingga mencapai suhu bilik. So, apabila dah mencapai suhu bilik, kita boleh turaskan, kita bilas sikit dengan air suling dan kita keringkan garam tersebut dengan menekannya di antara dua kertas turas. Seterusnya kita tengok contoh-contoh di sini. Contoh-contoh di sini merupakan contoh-contoh yang cikgu dah beri kepada kamu dalam latihan penyelesaian persamaan kimia yang cikgu bagi sebelum cuti sekolah tu. Jadi kamu boleh semak. Okey. So, yang pertama kita tengok garam larut adalah garam zinc klorida. So, dia merupakan garam larut. So, zinc klorida ada 3 cara bagaimana kita boleh sediakan dia. Yang pertama adalah kita gunakan serbuk zinc. Yang kedua, kita gunakan serbuk zinc oksida. Dan yang ketiga, kita gunakan serbuk zinc karbonat. Ketiga-tiga cara kita boleh gunakan dengan syarat kita gunakan asid yang sama, iaitu asid dia adalah HCl. Okey, sebab kita nak hasilkan garam klorida. Okey, so kalau garam klorida, dia kena pakai HCl. Okey. So, untuk dia punya logam, kamu gunakan logam yang betul lah. Dalam kes ni kita nak hasilkan pen kuning pula. Dalam kes ni kita nak hasilkan zinc klorida. Jadi kita pilihlah zinc oksida dan zinc karbonat. Boleh pilih mana-mana satu. Kalau dalam peperiksaan, kalau dia suruh cadangkan satu cara bagaimana ingin menghasilkan garam zinc klorida, kamu boleh pilih mana-mana satu cara ini. Tak perlu ketiga-tiganya. Okey, seperti mana biasa untuk persamaan kimia, macam biasa yang kahwin kita ceraikan, yang bujang kita kahwinkan. So, ini putuskan dia. Putuskan dia. Okey, dapatlah yang baru iaitu zinc klorida. Ini merupakan
garam yang terhasil daripada tindak balas tersebut. Untuk persamaan ion, kita hanya tuliskan ion yang terlibat sahaja, iaitu ion zinc dan juga ion klorida. Ion klorida. Okey, so apabila kita gabungkan, pastikan persamaan sebelah kiri dan juga sebelah kanan adalah seimbang. Di kiri kita ada 1 zinc, di sini pun kita ada 1 zinc, di kiri ada di kanan ada 2 klorida, jadi di sebelah kiri pun mesti ada 2 klorida. Okey. Seterusnya adalah kuprum sulfat. Untuk kuprum sulfat, untuk kuprum cikgu dah bagi tahu tadi, kita tak boleh gunakan tindak balas yang pertama, iaitu tindak balas logam dengan asid. Kerana kuprum terletak di bawah hidrogen dalam siri ke reaktifan logam. Jadi dia tidak mampu menyesarkan hidrogen. So kita boleh guna dua cara sahaja, iaitu tindak balas antara kuprum oksida dengan asid sulfurik, dan lagi satu adalah kuprum karbonat dengan asid sulfurik. Okey. So kita dapatlah dia punya garamnya, iaitu garam kuprum sulfat. So garam kuprum sulfat yang kita dapat. So ini merupakan persamaan kimia dia, persamaan ionnya, iaitu ion yang terlibat saja, iaitu kuprum dan juga sulfat. Okey, untuk seterusnya adalah aluminium nitrat. Aluminium nitrat, macam biasa, untuk nitrat kita akan pakai asid nitrik. Asid nitrik untuk nitrat. Okey, kemudian aluminium kita boleh gunakan 3 sumber, sama ada kita pakai logam aluminium ataupun aluminium oksida ataupun aluminium karbonat. Okey. Maka dapatlah hasilnya aluminium nitrat. Garam aluminium nitrat. Okey. So untuk persamaan ionnya, kita hanya tuliskan ion yang terlibat saja, iaitu ion aluminium 3 positif dan juga ion nitrat negatif. Okey. Okey, dua contoh yang terakhir seterusnya adalah, yang pertama adalah magnesium nitrat. Okey, magnesium nitrat. So, ini juga merupakan sejenis garam yang larut. Jadi, kita boleh gunakan 3 kaedah seperti biasa. Okey. So, untuk garam nitrat, kita akan hasilkan daripada asid nitrik. Okey, HNO3. Okey. Manakala magnesium pula, kita boleh ambil sumber dia daripada 3 sumber, sama ada daripada magnesium ataupun magnesium oksida ataupun magnesium karbonat. So hasil yang kita dapat adalah garam magnesium nitrat. Garam magnesium nitrat. Okey. Dan untuk persamaan ionnya, kita hanya tuliskan saja ion yang terlibat saja, iaitu ion magnesium 2 positif dan juga ion nitrat negatif. Okey. Okey, dan akhir sekali adalah plumbum nitrat. Seperti biasa, kalau kita nak pakai garam nitrat, plumbum nitrat larut. Plumbum yang tak larut adalah plumbum klorida dan juga plumbum sulfat. Untuk plumbum nitrat larutlah semua garam nitrat larut. So kita pakai asid nitrik HNO3. Okey, manakala garamnya boleh ambil daripada 3 sumber. Logamnya boleh ambil dari 3 sumber. Itu sama ada plumbum ataupun plumbum oksida ataupun plumbum karbonat. Maka hasil yang kita perolehi adalah plumbum nitrat. Tiga-tiganya pun menghasilkan plumbum nitrat. Dan untuk persamaan ionnya, kita hanya tuliskan ion yang terlibat sahaja, iaitu ion plumbum 2 positif dan juga ion nitrat negatif. So, berakhir sudah pembelajaran kita untuk subtopik pada pagi ini. Semoga video yang cikgu sediakan ini mendatangkan manfaat kepada kamu. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.